Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Datuk Dr. Dayusan Salu selaku pensyarah hubungan etnik Seksyen 10. Kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Dasar Ekonomi Baru ataupun The New Economic Policy dan kaitannya dengan hubungan etnik. Berikut merupakan soalan tugasan yang kami terima. Selamat sejahtera, nama saya Crystal Grace. Saya akan memperkenalkan tentang apa itu Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru merupakan satu program sosio-ekonomi Malaysia yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Program ini memiliki matlamat tersurat, yaitu untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi sosial. Dasar Ekonomi Baru kemudiannya diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia yang kedua pada tahun 1971 sehingga tahun 1990. Menjelang 1991, program ini digantikan kepada Dasar Pembangunan Nasional. Beralih kepada kronologi pembentukan Dasar Ekonomi Baru. Pertama sekali, sebelum program ini mulai dibentuk, Dasar Pecah dan Perintah telah mengerukan perpaduan di Tanah Melayu. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak berinteraksi antara sesama. Keadaan ini akhirnya menimbulkan perpecahan antara penduduk mengikut kaum yang menyumbang kepada peristiwa 13 Mei. Maka dari itu, Majlis Perpaduan Negara ditubuhkan. Mageran kemudiannya bersetuju untuk membentuk ideologi negara yang kini dikenali sebagai Rukun Negara. Dasar Ekonomi Baru selepas itu dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara dengan tujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Hussein. Hari ini saya akan membincangkan tentang rasional dasar ekonomi baru. Secara terperinci, salah satu rasional dasar ekonomi baru ini ialah membasmi kemiskinan rakyat pada ketika itu. Berdasarkan statistik yang ada dari Banci Penduduk tahun 1970, kerajaan mendapati sebanyak 49.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Seterusnya, Dasar Pecah Perintah dan British. Berdasarkan maklumat yang diambil berkenaan dasar ini memisahkan kaum-kaum di Tanah Melayu dengan sengaja, dan ini boleh mengakibatkan perpecahan kaum di Malaysia pada ketika itu. Penduduk pribumi juga tidak mendapat peluang untuk bekerja di sektor lain selain sektor yang telah ditetapkan oleh pihak British. Akhir sekali, peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 juga adalah rasional dasar ekonomi baru diperkenalkan, di mana ianya berlaku akibat keistimewaan yang lebih memihak kepada sesuatu kaum. Sebagai contoh, jurang perbezaan pendapatan yang luas antara kaum dan kawasan yang mengakibatkan kecemburuan sosial masyarakat antara kaum. Slide seterusnya menunjukkan dua jadwal statistik. Jadwal pertama adalah statistik kadar kemiskinan mengikut kaum, di mana kaum Melayu merekodkan peratus kemiskinan yang paling tinggi. Jadwal kedua pula menunjukkan statistik pembahagian kerja mengikut kaum. Seperti yang kita dapat lihat, semua kaum pada masa itu tertumpu pada sektor yang berbeza dan mengakibatkan ketidakseimbangan bilangan guna tenaga kerja pada masa itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Numaisara binti Abdullah dan saya akan membentang faktor utama kemiskinan di Malaysia dan usaha pembasmian kemiskinan. Faktor yang pertama ialah bencana alam. Apabila berlaku bencana alam, rakyat mudah mendapat penyakit dan banyak kerosakan tanaman dan harta benda yang berlaku. Faktor yang kedua ialah tanggungan atau isi rumah yang ramai. Apabila tanggungan ramai, keperluan harian dan perbelanjaan individu juga tinggi. Faktor yang ketiga ialah bergantung dengan orang tengah. Contohnya, seorang petani bergantung dengan orang tengah untuk menjual hasil tanamannya. Orang tengah itu boleh mengambil kesempatan dan menipu petani tersebut. Faktor yang keempat ialah sosial dan budaya. Corak pertanian pada zaman dahulu adalah secara tradisional, yang mana agak lambat penghasilannya berbanding pertanian secara moden. Namun, pertanian secara moden menelan belanja yang agak tinggi. Faktor yang kelima ialah kejatuhan harga barang ekspor yang disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dunia dan aktiviti perkilangan yang lebih menjadi tumpuan pada ketika itu. Faktor yang terakhir ialah kekurangan input tentang sesuatu ilmu dan bidang
dan modal untuk meningkatkan pengeluaran. Berikut adalah struktur ekspor Malaysia bagi barang perkilangan dan barang pertanian. Seperti yang dapat kita lihat, barang pertanian mengalami penurunan manakala barang perkilangan mengalami peningkatan. Statistik ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mula berhijrah kepada sektor pekerjaan moden setelah DEB dilaksanakan. Seterusnya ialah usaha pembasmian kemiskinan. Usaha ini tidak hanya diaplikasikan kepada satu bangsa sahaja, namun diaplikasikan untuk setiap bangsa yang terdapat di Malaysia. Usaha yang pertama ialah membuka peluang pekerjaan dengan lebih banyak, terutamanya kepada golongan yang menganggur. Usaha yang kedua ialah dengan meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan dengan mempelbagaikan sektor pekerjaan. Seterusnya ialah memindahkan pekerja dari sektor rendah pengeluaran kepada sektor tinggi pengeluaran, contohnya dari sektor pertanian kepada sektor perkilangan dan sebagainya. Selain itu, jurang perkauman juga turut didapatkan seperti sesuatu pekerjaan tidak hanya ditetapkan dengan satu kaum sahaja dan dasar ekonomi baru bukan saja dijalankan di bandar namun di luar bandar juga. Usaha yang kelima ialah pemodenan kehidupan luar bandar. Contohnya, pertanian tidak lagi dijalankan secara tradisional sepenuhnya. Faktor yang terakhir ialah pembentukan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera. Perusaha dan pedagang pelbagai kaum dapat berkongsi dan bertukar pendapat untuk meningkatkan pengeluaran masing-masing. Assalamualaikum, saya Nefitrianti binti Kamaruzaman dan akan membentangkan tentang beberapa langkah bagi mencapai strategi susun semula masyarakat. Ini merupakan salah satu objektif utama DAB. Usaha pertama dalam strategi susun semula masyarakat ialah melalui pemodenan kawasan-kawasan luar bandar bagi meningkatkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Agensi-agensi yang terlibat ialah MARA, Felda, Fama dan Mardi. Langkah kedua adalah dengan menambahkan hak milik rakyat Malaysia dalam pemilikan modal produktif negara, termasuklah pemilikan saham sektor syarikat. Menerusi pelaksanaan DEB, diharapkan pemilikan saham di Malaysia akan melambangkan komposisi kaum di negara ini, iaitu memastikan Bumiputera memiliki sekurang-kurangnya 30% saham sektor syarikat, 40% saham sektor syarikat oleh kaum bukan Bumiputera dan 30% saham sektor syarikat oleh rakyat asing. Langkah ketiga pula adalah mengurangkan keadaan tidak seimbang berkaitan struktur guna tenaga negara, iaitu susun semula corak guna tenaga ini dilaksanakan secara berperingkat. Ini penting agar menjelang tahun 1990 kedudukan tenaga buruh dapat mencerminkan bilangan kaum yang pelbagai di Malaysia. Usaha yang keempat, mewujudkan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan Bumiputera untuk semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi moden. Tujuannya untuk membolehkan kaum Bumiputera dan kaum bukan Bumiputera menjadi rakan seperjuangan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi moden. Dengan ini, melalui penstrukturan semula masyarakat menerusi DEB dapat memberi peluang kepada semua kaum untuk menikmati kekayaan negara dan mewujudkan keharmonian di kalangan semua kaum di Malaysia. Itu saja daripada saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Baiklah, saya Nurul Syazwani Abu akan menerangkan bahagian pencapaian dasar ekonomi baru dengan lebih lanjut. Jadual berikut menunjukkan kadar statistik kemiskinan penduduk pada tahun 1970, 1990 dan tahun 2000. Statistik kadar kemiskinan ini melibatkan 3 golongan utama iaitu golongan bandar, luar bandar dan golongan termiskin di Malaysia. Selepas DEB dilaksanakan di Malaysia, hasil keseluruhan kadar kemiskinan menunjukkan peratusan penurunan yang memuaskan. Jumlah isi rumah miskin juga menunjukkan penurunan daripada tahun 1970 sehingga tahun 2000 untuk ketiga-tiga golongan ini. Berikut pula menunjukkan carta garis pembasmian kemiskinan mengikut negeri dalam Malaysia. Carta ini melibatkan 4 tahun yang berbeza, di mana kesemua tahun ini merupakan tempoh di mana DEB telah lama dilaksanakan. Jika kita lihat secara menyeluruh, DEB terbukti merentasi kepentingan semua etnik apabila kesemua garis kemiskinan bagi semua negeri menunjukkan penurunan yang memuaskan. Negeri Sarawak merekodkan kadar penurunan yang paling tinggi pada tahun 1987, diikuti dengan negeri Kelantan pada tahun yang sama.
Seterusnya, kita beralih kepada pencapaian dasar ekonomi baru dalam aspek yang lain pula. Dalam aspek peningkatan pendapatan, DEB terbukti berjaya meningkatkan pendapatan masyarakat apabila laporan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-4 menyatakan bahawa pendapatan purata sebenar isi keluarga telah menunjukkan perubahan yang positif. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya melibatkan satu kaum sahaja, tetapi melibatkan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Dalam aspek peningkatan guna tenaga pula, DEB terbukti tidak mendiskriminasikan mana-mana kaum apabila dunia perniagaan tidak lagi dilopori oleh orang Cina sahaja. Hal ini dibuktikan melalui analisis statistik Malaysia pada masa itu yang menyatakan sebelum DEB dilaksanakan, hanya 225 orang Melayu sahaja yang menceburkan diri dalam dunia pekerjaan. Namun, selepas DEB dilaksanakan, seramai 11,753 orang Melayu kini telah menceburkan diri mereka dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti bidang kesihatan dan bidang pendidikan. Aspek kejayaan dasar ekonomi baru yang kelima ialah peningkatan dalam hak milik modal saham. Melalui aspek ini, usaha dasar ekonomi baru yang bertunjangkan keadilan dan kesamarataan juga berjaya dibuktikan apabila peratus hak milik modal saham bagi kumpulan yang dahulunya tertindas kini telah menunjukkan peningkatan yang baik dengan bantuan polisi-polisi DEB. Walaupun DEB membantu menaik taraf kumpulan hak milik modal saham yang rendah, DEB juga tidak mengabaikan kepentingan kumpulan hak milik modal saham yang lain seperti pemastautin asing dan bukan Bumiputra. Hal ini kerana agensi-agensi ini masih menunjukkan peningkatan dalam hak milik modal saham walaupun hanya sedikit. Kesimpulannya, usaha kerajaan melalui penubuhan dasar ekonomi baru telah banyak memberi impak yang positif terhadap penduduk tanah Melayu yang berbilang kaum. Hasilnya, rakyat mencapai perpaduan tanpa perlu dibatasi dengan jurang sempadan yang memisahkan interaksi sosial antara golongan berlainan kaum. Sebagai penutup kata, biarpun matlamat yang ditetapkan oleh dasar ekonomi baru tidak tercapai dengan sepenuhnya, namun usaha-usaha yang dibuat banyak menunjukkan peningkatan terutama dari aspek perpaduan rakyat berbilang kaum.